Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam bab yang ketujuh iaitu plan dan dongakan. So untuk hari ini kita akan pergi kepada subtopik yang seterusnya iaitu apa yang dikatakan sebagai plan dan dongakan. Dan standard pembelajaran untuk hari ini ialah 7.2.1 iaitu melukis plan dan dongakan suatu objek mengikut skala. Okey. So apa yang dikatakan dengan plan dan dongakan? Apa yang dimaksudkan dengan plan, apa yang dimaksudkan dengan dongakan. So, unjuran ortogon pada satah yang mengufuk yang dilihat daripada pandangan atas dikenali sebagai plan. Maksudnya kalau kita tengok daripada atas, so ada satah yang mengufuk. Pada satah yang mengufuk, so itu dinamakan sebagai plan. Dan unjuran ortogon pada satah mencancang yang dilihat sama ada daripada sisi ataupun daripada pandangan hadapan, itu kita panggil sebagai dongakan. So itu plan dan dongakan. Maksudnya kalau nanti soalan bagi satu objek, dia akan minta kita melukis unjuran ortogon, pandangan plan dan juga dongakan. So dongakan sama ada dongakan depan ataupun dongakan sisi. So untuk plan dan dongakan, yang pertama, kamu kena kenal pasti bila kita nak melukis. Biasanya kita akan guna pensel. So, bila kita nak melukis, kita nak melukis garis yang kita nampak pada objek tersebut. Kalau yang kita tengok, kita nampak garis tu, garis pandangan tu, so garis yang kita perlu lukis ialah garis penuh, padu. Dan tebal garis tu. Dan kalau sisi itu terlindung, garisan yang kita perlu lukis adalah garisan sempang ataupun garis putus-putus. Maksudnya kita tahu bahawa kalau ada garis putus-putus, maksudnya garis itu ada tapi dia terlindung ataupun berada di belakang. Dan yang ketiga ialah garis untuk binaan. Garis binaan ni untuk kita dapatkan mana ukuran dia. So biasanya garis ni kita hanya gunakan garis yang garis padu tapi dia halus, nipis saja. Maksudnya tak terang. Berbanding dengan garis bagi sisi yang kita nampak tu kita perlu tebalkan ataupun terangkan lagi. So itu jenis-jenis garis untuk pelan dan dongakan. Kita tengok contoh kita nak melukis. Bila kita nak melukis pelan, dongakan depan ataupun dongakan sisi bagi satu rajah, bagi satu bongkah, bagi satu objek, kita boleh lukis pada satah yang sama. Di mana paksi mencancang dan paksi mengufuk dilukis dalam ruang lukisan yang kita dah buat 4 sukuan pada kertas tersebut. Kemudian satu garis lurus yang bersudut 45 darjah. Dengan paksi mengufuk dilukis seperti dalam rajah berikut. Yang ini saya ambil dalam buku teks. Ada 2 kaedah lah. Diberi pada kita, sama ada mana-mana satu pun boleh. Kamu nak guna yang kaedah pertama. Kita ada sukuan pertama, kita letakkan, kita lukiskan dongakan depan. Sukuan kedua iaitu sebelah atas kiri, kita lukiskan dongakan sisi. Sebelah bawah kita ada sukuan ketiga tu kita buat sudut 45 darjah. So kena ukurlah pakai sama ada kamu gariskan gunakan protektor ataupun kalau kamu lipat kertas tu kita akan dapat untuk ukur 45 darjah pada segi 4 sama. Kalau kertas segi 4 sama kita boleh dapat 45 darjah. Dan pada sukuan keempat tu kita lukiskan plan dia. Ataupun kaedah kedua, sukuan pertama ialah dongakan sisi, sukuan kedua ialah dongakan depan, sukuan ketiga ialah plan. Dan sudut 45 darjah itu kita buat pada sukuan keempat. Dan ada juga kalau kamu tengok buku rujukan ataupun silibus yang sebelum ni digunakan pada sukuan pertama itu sudut 45 darjah. So bila kita nak melukis, kamu boleh guna mana-mana satu kaedah. Tapi pada satu kertas yang sama, pada satu satah yang sama, kita boleh lukis
ketiga-tiga pandangan yang dia nak. Okay, sama ada pandangan atas, dongakkan depan ataupun dongakkan sisi. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, saya ambil satu contoh. Okey, di sini hanya diberikan nombor, bermaksud nombor tersebut adalah dalam cm lah. Okey, so 4 cm, 3 cm, 5 cm dan seterusnya. Okey, diberi anak panah di situ, bermaksud satu pandangan daripada atas, satu pandangan daripada dongakkan sisi dan satu lagi ialah dongakkan depan. Okey, so mengikut pada anak panah tersebut, yang di atas tu plan lah. Okey, daripada kanan itu ialah dongakkan sisi dan daripada depan itu ialah dongakkan depan. So apa langkah-langkah yang kita nak perlu ikut untuk lukis unjuran ortogon ni ataupun pandangan-pandangan yang soalan mahukan. Okey, yang pertama, kita bahagikan kertas lukisan kepada 4 bahagian. Kalau nak guna kertas, seeloknya kertas A4 kosong ataupun kertas lukisan. Okey, elakkan daripada menggunakan kertas bergaris. Okey, kita bahagikan kepada 4 ruang, 4 sukuan. Okey, biasanya saya akan gunakan 1 cm sebagai jarak ataupun gap untuk kita lukis di mana kita nak mula melukis tu. Supaya kalau kita tak buat yang jarak 1 cm ni daripada garis sukuan yang kita buat tadi, kemungkinan unjuran yang kita lukis tu terlalu rapat dengan sukuan kita. Okey, so dia nampak tak cantik. So biasanya kita jarakkan setiap sukuan tu 1 cm. Okey, untuk kita mula melukis. Okey, so yang ini saya pilih untuk bina garis 45 darjah pada sukuan keempat. Okey, terpulang pada kamu sama ada kamu nak buat pada sukuan keempat pun boleh, nak buat pada sukuan ketiga pun boleh. So untuk contoh ini saya pilih pada sukuan yang keempat, saya lukiskan 45 darjah di situ. Okey, so langkah seterusnya kita mulakan dengan melukis plan. Okey, tadi kita dah buat satu garisan binaan yang warna merah tu. So plan akan berada pada sukuan yang ketiga. Okey, saya pilih sukuan yang ketiga tu untuk lukis plan. So plan bermaksud kita lihat objek tersebut daripada atas. So bila kita tengok daripada atas, kita akan nampak dua segi empat macam tu. Okey, satu yang condong, satu yang mengufuk. So bila kita nak melukis, kita tengok pada tapak dia, pada satah mengufuk ke bawah. So kita akan dapat segi empat yang berwarna oranye tu. So sekarang kita lukiskan dengan jarak dia, panjang dia ialah 3 tambah 4, so 7, dan lebar dia ialah 5. So kita ikut ukuran sebenar, gunakan pembaris di mana satu segi empat yang kecil itu jarak dia ialah 3, 5. Okay, panjang dia 3, lebar dia 5. Dan segi empat yang satu lagi tu ialah 4, 5. Okay, so ukuran tu kena ikut saiz sebenar. Ikut pada pembaris. Okay, bermula dari sifar sampailah 4. Sifar sampailah 3. So ukuran tu mesti tepat. So kita dah dapat satu. Ini dinamakan sebagai plan. So kita dah dapat plan. So langkah seterusnya, langkah yang keempat, kita perlu bina garis binaan untuk pandangan depan. So bila kita dah dapat satu yang depan, kita nampak ada garisan mengufuk dan mencancang pada plan yang kita lukis tadi. So kita buat sahaja garis lurus binaan. Okey, dengan menggunakan pensel yang tak terang ataupun kita nipiskan garisan binaan kita tu. Okey, macam saya gunakan yang warna merah ni. Macam kamu guna pensel, so just nipiskan line tu saja. Okey, so ini ialah kita panggil garisan binaan yang warna merah ni. Okey, so bila kita dah dapat garisan binaan yang kita dah unjurkan ke hadapan, so sekarang kita nak melukis pandangan hadapan. So bila kita tengok pandangan hadapan, satu kita akan nampak segi 4, satu lagi kita akan nampak segi 3. Okey, so kita tengok dia secara pada satah yang mencancang. So kita akan dapat gambar raja yang macam warna pink tu. So kita pun lukis mengikut ukuran yang sebenar. Okey, kalau jarak di bawah tu 7, so kita 7 lah. Kalau tinggi dia 4, 4 lah.
Okey, 4 cm maksudnya. Itu kita dah dapat pandangan ataupun dongakan depan. Okey, sekarang kita lukis pula garis binaan dia. So kalau kita tengok tadi ada tinggi dia tu, pada setiap garisan tu, sisi tu ataupun pada setiap bucu tu kita unjurkan pula ke kanan. Okey, untuk kita melukis dongakan sisi. So kita unjurkan ke kanan. Okey, yang sebelah bawah tadi pandangan daripada pandangan plan tadi kita unjurkan ke atas. So kita dapat satu garis binaan dah di bahagian sukuan pertama tu. Sekarang kita perlu melukis pandangan sisi. So kalau ditengok daripada sisi sebelah kanan, kita akan nampak dua keping, dua segi empat. Satu yang condong, satu lagi yang mencancang tu. Tapi kalau kita tengok terus ke satah mencancang, kita akan nampak dua segi empat macam tu. So kita lukiskan bentuk segi empat yang kita nampak. So itu ialah pandangan sisi. So ini siaplah kita punya unjuran bagi objek tersebut, di mana di bawah itu di sebelah sukuan ketiga itu ialah plan, sukuan kedua itu ialah dongakan depan, dan sukuan yang pertama itu ialah dongakan sisi. Okay, so just follow saja, ikut satu persatu, ukuran dia kena betul, pensel kena tajam, pembaris, okay. So kita akan dapat satu gambar rajah yang tepatlah ukuran dia. Okay, so kita tengok contoh seterusnya, contoh yang kedua. Sama juga diberi satu objek, satu bongkah. So ada 3 nak panah di situ, bermaksud satu ialah daripada pandangan atas iaitu plan, satu daripada pandangan kanan, pandangan dongakan sisi, dan juga satu daripada hadapan kita panggil dongakan depan. Okey, kita ikut langkah yang tadi. Yang pertama ialah kita bahagikan kertas lukisan kepada 4 bahagian. So saya suka untuk menjarakkan, okey. So jarakkan lebih kurang 1 cm supaya dia tidak terlalu rapat dengan garis pembahagi tadi. Kemudian kita lukiskan garis 45 darjah. Okey, pada sukuan yang keempat. Dan seterusnya kita lukiskan plan objek. Plan ialah pandangan atas, di mana kita melihat daripada satah yang mengufuk. Okey. So bila kita tengok daripada atas, kita nampak 2 segi 4 yang warna hijau tu. So bila kita lukis pada satah mengufuk, kita akan dapat rajah sebegitu. So ini ialah pandangan, ini adalah plan kita. Okay, maksudnya pandangan daripada atas, kita akan dapat 2 keping segi 4 macam tu. Okay. Langkah seterusnya kita buat garis binaan. Okay, kita unjurkan ke atas supaya kita boleh melukis dongakan depan dia. So kita unjurkan ke hadapan dan saya terus unjurkan ke sisi. Okey, setiap penjuru, setiap bucu tu saya unjurkan ke atas dan juga ke sisi sebelah kanan. Okey. Dan seterusnya kita lukis pandangan depan. So bagaimana objek ni terlihat bila kita tengok daripada depan. Okey, ukuran dia ialah sebagaimana yang tercatat dalam rajah lah. Kalau dia tulis 3 bermaksud 3 cm. Kalau 2 bermaksud 2 cm. So kalau tengok daripada depan, so kita akan nampak bentuk yang berwarna pink. So saya lukiskan mengikut ukuran. Okey, kalau dia 3 cm, 3 cm lah. Kalau tinggi dia 4 cm bermaksud kita perlu lukis 4 cm lah. Okey, so kita dapat pandangan hadapan ataupun dongakan depan dia. Dan seterusnya kita bina lagi garis untuk pandangan sisi pula. Maksudnya tadi pandangan depan kita dah dapat pada sukuan kedua. Sekarang kita unjurkan garis binaan itu ke sebelah kanan kepada sukuan yang pertama. Okey, so kita buatlah. Kalau dia ada banyak lagi garis, banyaklah lagi kamu kena unjurkan. Okey, so kita dapat satu bentuk garis binaan macam tu. Sekarang kita tengok daripada sisi, dongakan sisi. So bila kita tengok daripada sisi kanan, kita nampak bahawa sisi bentuk yang atas tu dia tinggi. Okey, bentuk yang condong tu dia seolah-olah terpotong dan rendah. Okey. So bila dekat sini maksudnya kita ada garis yang
sisi yang terlindung. Okay, so untuk sisi yang terlindung, ingat tadi kita kata kita kena lukis garis sempang ataupun garis putus-putus. So bagaimana kita melihat daripada sisi kanan? So kita akan nampak dua segi empat macam tu. Satu yang tegak, satu yang condong. Okay, so pada yang tegak tu kita lukiskan garis putus-putus di mana dia mewakili sisi yang terlindung. So ini ialah unjuran ortogon ataupun lukisan untuk pandangan pelan kita, dongakkan depan dan juga dongakkan sisi bagi bongkah ataupun rajah yang diberi. Okay, so kalau kamu boleh follow 7 step yang saya bagi ni, saya rasa tak ada masalah untuk kamu melukis pelan, dongakkan depan dan juga dongakkan sisi. So saya harap kamu rajin mencuba supaya lukisan yang kita unjuran yang kita lukis tu lebih tepat. So benda ni lebih kepada praktikal. Okay, kalau kita nampak macam senang tapi bila kita nak lukis tu dia lebih kepada kemahiran kita. Okay, so teknikal tu macam mana pegang pen, macam mana pegang pensel, macam mana pegang pembaris. So ukuran kena tepat. Kalau betul dia segi 4 tu 90 darjah, so mesti tepat 90 darjah. So kena banyak buat latihan supaya apa yang kita lukiskan tu dia akan dapat ukuran yang tepat lah. Okay, rajah yang tepat. So kita akan sambung lagi pembelajaran pelan dan dongakkan ni dalam video yang akan datang.